Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa kita sekali lagi dalam kelas pengajian am, segmen teknik penulisan esei. So, segmen kali ini ialah cara menulis ayat huraian. Jom. Cikgu nak tunjukkan cara bagaimana menulis ayat huraian yang boleh membantu kamu mengeluarkan poin yang lebih jelas, yang boleh membantu kamu menyokong idea yang kamu nak tulis tu. Okey, biasanya kadang-kadang kita tak ada idea nak tulis huraian kan. Ada idea tapi macam mana nak tulis huraian tak dapat, tak tahu kan. Okey, jadi kat sini ada cikgu berikan satu formula lah yang boleh bantu kamu untuk menyusun ayat huraian tu supaya perenggan jawapan kamu tu, idea kamu tu dihuraikan dengan lebih jelas, dengan harapan supaya kamu boleh dapat markah huraian yang lebih banyak. Okey, jadi kita lihat dalam slide yang seterusnya. Okey, ini contoh penulisan ayat huraian dengan formula ABCY. Kita menggunakan pilihan yang pertama iaitu YYC. Kenapa? Contoh. Okey, jadi dalam contoh ini biasalah dalam satu perenggan mesti ada ayat idea diikuti dengan huraian yang pertama, huraian yang kedua dan contoh. Okey, kenapa mesti ada 3 ayat huraian? Supaya dia dapat membantu. Ayat pertama, huraian pertama, huraian kedua. Huraian pertama, huraian kedua memberikan maklumat tentang idea, dan huraian yang ketiga untuk mengukuhkan lagi maklumat yang kamu beri. Disebabkan itu jika dilihat nanti akan ada banyak contoh dalam huraian. Okey, sebagai mengukuhkan lagi maklumat yang kamu berikan ataupun poin yang kamu berikan dalam huraian kamu yang hendak menyokong idea kamu. Okey, jadi dalam menulis ayat huraian, pastikan dalam setiap ayat huraian itu ia menjelaskan idea yang kamu tulis dalam perenggan itu. Okey, menjelaskan tentang idea dalam perenggan, bukan perenggan lain tetapi perenggan yang kamu sedang tulis tu. Okey, jadi di sini cikgu nak tunjukkan bagaimana kamu nak menyokong idea yang kamu tulis ke atas tu dengan menggunakan kaedah pilihan yang pertama ni. Okey, jadi dalam pilihan yang pertama ni kita lihat ayat contohnya, contoh ayatnya. Okey, kita mulakan dengan ayat idea dulu. Okey, di sini ayat idenya ialah antara usaha yang boleh diambil oleh Malaysia untuk mengekalkan kedudukannya di peringkat antarabangsa ialah mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Okey, jadi pelajar perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Dan pelajar juga perlu faham apakah yang kamu tulis dalam ayat idea tu. Barulah kamu boleh menghuraikan. Okey, jadi sekarang ni kita nak cuba faham dulu ayat idea ni nak minta apa. Okey, dalam ayat idea ni kehendak soalannya apa? Usaha, kan? Antara usaha. Okey, antara usaha yang boleh diambil oleh Malaysia. Okey, isunya tentang apa? Isunya tentang bagaimana, apakah langkah yang Malaysia ambil untuk mengekalkan kedudukannya di peringkat antarabangsa. So, idea yang kamu nak tulis apa? Kamu nak tulis ialah mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Jadi dalam idea ni nak bagi tahu antara usaha yang Malaysia ambil untuk mengekalkan kedudukannya di peringkat antarabangsa ialah mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Jadi dalam ayat perenggan ini sebenarnya kamu nak beritahu bahawa usaha yang Malaysia ambil ialah dengan mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Jadi dalam ayat huraian kamu nak menyokong tentang mempelbagaikan kegiatan ekonomi itu. Okey, huraian pertama, huraian kedua nak menyokong tentang idea mempelbagaikan kegiatan ekonomi untuk mengekalkan kedudukan Malaysia di peringkat antarabangsa. Okey, jadi persoalannya, okey, macam mana kita nak gunakan kaedah ini tadi YYC tu? Why?
Why? Mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Why? Gitu. Bagi intonasi sikit supaya senang nak keluar idea nanti. Okey. Jadi gunakan kaedah why. Kenapa perlu mempelbagaikan kegiatan ekonomi? Why? Okey. Jawapannya jawab balik. Dah tanyakan. Why? Kerana Malaysia mempunyai kegiatan ekonomi, kegiatan industri hiliran yang aktif. Jadi bila kamu mempersoalkan why, kenapa perlu mempelbagaikan kegiatan ekonomi? Kerana Malaysia mempunyai kegiatan industri hiliran yang aktif. Jadi dia menjawab persoalan why. Okay. Why yang kedua? Why lagi sekali. Sebab kamu ada banyak info kan kamu nak tulis. Jadi kamu boleh tulis dengan kaedah why. Why? Selain daripada hiliran aktif, kerana kegiatan ekonomi yang dipelbagaikan akan dapat menarik perhatian para pelabur. Jadi dia menjawab why tadi kerana bila kita mempelbagaikan kegiatan ekonomi, kita akan dapat menarik banyak pelabur. Gunakan kaedah YYC dapat membantu kamu menghuraikan idea tadi. Mudah kan? Kenapa? Kan? Kenapa satu? Kenapa yang kedua? Dua-duanya mempersoalkan tentang idea. Jangan elakkan daripada huraian pertama kamu dah tanya kenapa nak mempelbagaikan kegiatan ekonomi? Kerana Malaysia mempunyai kegiatan industri hiliran yang aktif. Okey, why yang kedua juga why untuk idea. Okey, why yang kedua tu juga why untuk idea, bukan why kedua untuk huraian yang pertama. Okey? Jadi kenapa why yang kedua juga kenapa? Kenapa perlu mempelbagaikan kegiatan ekonomi? Dan bagikan poin kamu yang kedua. Okey? Supaya kamu mempunyai poin yang berbeza dalam huraian. Okey, ini dia punya pantang larangnya. Jangan mempersoalkan huraian yang pertama, tetapi persoalkan idea itu. Kalau kamu mempersoalkan huraian yang pertama, nanti poin kamu tak berbeza, poin kamu sama. Okey, that's why yang ketiga kena ada contoh. Contoh itulah yang akan menjelaskan tentang huraian pertama dan kedua kamu. Okey, dalam contoh yang ini, pilihan yang pertama ni contohnya, sebagai contoh, hasil pertanian kelapa sawit dapat meningkatkan hasil industri minyak sawit dan keluaran produk berasaskan kelapa sawit yang lain. Okey. Jadi itu contoh, kamu menggunakan contoh hasil kelapa sawit. Jadi di sini pilihan pertama, cara menulis huraian dengan menggunakan kaedah YYC. Why? Okey, why dan beri contoh. Ini kaedah yang pertama. Kamu boleh gunakan kaedah pertama ni untuk idea yang pertama, idea yang kedua, idea yang ketiga, keempat dan kelima dalam esei kamu. Boleh nak gunakan semua kaedah yang pilihan pertama, boleh. Yang penting kamu ada poin untuk tulis. Okey, kalau tak ada poin, dapatkan poin tu. Sebab tu kena banyak membaca. Okey, supaya kamu boleh dapat poin yang banyak. Dan ingat, pantang larangnya jangan persoalkan huraian, tetapi persoalkan idea kamu. Kenapa kena pelbagaikan ekonomi? Yang kedua, kenapa kena pelbagaikan ekonomi lagi? Okey, dan dibantu dengan penanda wacana. Hal ini demikian. Dan yang kedua, selain itu. Selain itu maksudnya selain daripada yang pertama tadi, industri hiliran, ada juga berkaitan dengan pelabur asing. Ini untuk contoh pilihan yang pertama. Okey?